Apa yang perlu kita perhalusi bukan setakat amaran-amaran awal, tetapi juga apakah langkah susulan yang akan kita ambil untuk membantu mereka yang terkesan. Seperti yang kita boleh lihat, ada juga mangsa banjir yang merupakan di antara golongan orang kurang upaya. Jadi bagaimana sebenarnya untuk menyantuni keperluan mereka yang mungkin sangat berbeza dengan yang lain, dan juga apakah impak banjir ini kepada mereka yang terlebih dahulu terkesan akibat daripada COVID-19. Jadi sudahlah terkesan dari segi ekonomi disebabkan oleh lockdown, MCO dan sebagainya. Namun kini terkesan pula oleh banjir yang berlaku tanpa diduga. Bersama kami pagi ini, kita ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang. Assalamualaikum Profesor Madya Dr. Nurlin Khalid yang merupakan pensyarah penganalisis ekonomi dari Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Juga Dr. Abdul Rahman Ahmad Badaya. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami. Dr. merupakan pensyarah kanan, pakar perunding Psikologi Perkembangan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Kalau ditelusuri 2-3 minggu sejak ia mula berlaku, kejutan itu datang bertalu-talu, sama ada mereka yang melalui situasi tersebut ataupun mereka yang langsung tidak terkesan tapi tidak menyaksikan perkembangan apa yang berlaku. Prof mungkin boleh kongsikan dari segi impak impak bencana banjir ini dari segi ekonomi, sebab perbincangan tentang kelangsungan hidup itu secara automatik akan berlangsung, sebaik saja memikirkan bagaimana untuk hidup selepas ini. Okay. Terima kasih Zalia. Okay, bila kita bercakap tentang impak kepada ekonomi, kita kena bagi kepada dua lah, antara impak kepada makro dan juga mikro. Jadi bila kita cakap tentang impak kepada makro, biasanya kita akan lihat kepada pertumbuhan GDP dan juga beberapa indikator makroekonomik polisi lah. Dan kalau kita lihat banjir kali ini agak berbeza dengan banjir yang berlaku pada keadaan sebelum ni, yang mana sebelum ni berlaku di Kedah, Kelantan, di Terengganu. Tetapi kali ini dia berlaku di Lembah Kelang, kawasan Lembah Kelang, kawasan perindustrian seperti Shah Alam. Jadi of course dia akan ada berlakunya gangguan rantaian bekalan dan ini akan sedikit sebanyak akan mengubah struktur ekonomi kita lah. Dan kalau kita tengok Selangor sendiri menyumbang kira-kira lebih kurang 35% ke 40% pertumbuhan KDNK kita setiap tahun. Dan ini sudah pasti akan memberi sedikit gangguan kepada pertumbuhan KDNK kita untuk sekuan yang berikutnya lah untuk tahun 2021. Dan bila kita cakap tentang anggaran kerugian, of course lah dia akan bergantung kepada berapa lama bencana banjir ini akan berlarutan dan berapa banyak tempat negeri yang akan terlibat lah. Dan kalau kita lihat kerugian yang dianggarkan oleh CIMB Treasury and Markets Research adalah sebanyak 0.1% daripada KDNK kita, iaitu bernilai kira-kira 1.5 bilion mengikut harga nominal pada tahun 2021. Ini kerana tempat yang kena adalah seperti Selangor, Kuala Lumpur yang mana banyak terjejas lah. Dan kalau kita lihat dari segi kedudukan fiskal, of course dia sedikit sebanyak akan mengubah kedudukan fiskal, sebab bila berlakunya banjir kerajaan harus menjalankan semua kerja pemulihan, menggerakkan semua jentera aset dan membantu mereka yang terjejas, dan ini akan melibatkan perbelanjaan yang agak besar dan sudah pasti sedikit sebanyak akan mengubah sedikit kedudukan fiskal kita lah. Dan dari segi ramalan pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat anjuran yang telah dibuat oleh MOF, Kementerian Kewangan pada 2021, kita dijangkakan mendapat 3.5%. Saya jangkakan dia akan sedikit terjejas pada tahun ini disebabkan banjir, dan tetapi masih lagi dalam julak di antara 3 hingga 4% lah ikut prestasi pertumbuhan yang kita target sebelum ni. Sebelum kita pergi kepada impak psikologi, ini kan saya lihat dari segi ekonomi sekali lagi, kerana kerajaan akan terpaksa menanggung kerugian daripada apa yang berlaku, bukan sahaja dari segi menyediakan semula infrastruktur yang terjejas, jalan raya, jambatan yang rosak, yang hanyut di bawah banjir, tapi juga daripada segi bantuan keuangan, seperti yang kita bacakan tadi, 34 juta untuk 34,000 isi rumah. Jadi kemampuan kerajaan untuk menyokong bukan saja usaha pemulihan kawasan-kawasan terjejas, tapi juga untuk menyantuni keperluan rakyat dalam golongan B40 yang terjejas teruk daripada banjir, bagaimana ia boleh diimbangi dengan apa yang perlu dilakukan, iaitu menjana pendapatan semula untuk negara?
Okey, kalau kita lihat banjir yang berlaku kali ini berlaku di kawasan yang contohnya di Hulu Langat, kawasan yang kumpulannya berpendapatan rendah lah, B40 dan sebagainya. Dan mereka ni kebanyakannya adalah golongan yang sangat rentan terjejas, bergantung pada gaji harian, dan bila berlakunya banjir mereka tak ada pendapatan untuk satu jangka masa yang tetap. Jadi kita perlu bantu mereka lah, iaitu kerajaan perlu mengkhususkan bajet yang sesuai untuk membantu mereka. Bukan saja bantuan wang ihsan banjir ni, iaitu bersifat one off, tetapi mungkin perlu fikirkan apa bantuan lain yang perlu diberikan untuk mereka sustain, untuk pastikan mereka ni ada makanan atas meja. Jadi of course dia akan melibatkan mengugat sedikit sebanyak kedudukan fiskal kita, tetapi bagi saya setakat ni kerajaan masih mampu untuk buat bantu mereka, kerana kita masih lagi mencapai ceiling 65%. Kita punya hutang per GDP, dan kita masih lagi boleh meningkatkan hutang kita untuk membantu mereka yang terjejas. Akan datang bila ekonomi telah pulih daripada COVID-19 dan juga keadaan banjir ni, kita boleh tingkatkan pula kita punya hasil melalui pencukaian dan sebagainya. Dr. Rahman pulang dari Hulu Langat baru-baru ini. Ya, saya. Kerosakan tu memang kita telah nampak banyak dalam apa yang digambarkan, dikongsikan oleh media dan juga rakan-rakan kita yang berada di lapangan. Tapi aspek psikologi, bagaimana doktor lihat mood mereka dan bagaimana lihat semangat perjuangan itu, sebab mereka perlu bangkit selepas ini untuk meneruskan kehidupan. Baiklah, apabila kita melihat berlakunya bencana alam seperti banjir, tanah runtuh ataupun gempa bumi, kita fokus kepada bencana banjir kan, memang tak nafikan benda yang pertama kita akan nampak ialah ada psychological reaction, reaksi psikologi individu. Kita akan nampak individu ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang bimbang, ada yang ketakutan, ada yang marah. Ini semua adalah satu reaksi yang normal apabila berlaku sesuatu bencana. Tetapi reaksi normal ini perlu disantuni lebih awal. Kalau tidak disantuni lebih awal, yang kita risaukan ialah boleh membawa kepada masalah kebimbangan yang lebih besar lagi sebenarnya. Dia panggil apa? Mental health problem. Masalah kesihatan mental lebih besar. Apabila saya lihat di sini apabila berlaku bencana ini, bila kita menyantuni individu-individu, ada yang coping ini sangat bagus sebab terjadi dari tindak mereka. Ada yang masih lagi kita boleh nampak masih lagi adapting. Dia lagi nak melihat kepada nak adjust kan, sebab ialah kita nampak sebenarnya kita bincang kerosakan tu besar, banyak. Bukan setakat rumah, kereta, mungkin ada setengah ni mereka ada kehilangan individu yang tersayang. Yang menarik saya nampak di situ apabila ada anak-anak yang melahirkan rasa concern mereka tentang takut. Takut kita bincang dengan kita buat PFA, saya buat PFA psychological first aid. Saya tanya kat dia apa takut dia kata takut air naik balik. Dia pergi rumah dah pergi rumah tolong ibu cuci, tapi bila dengar bunyi air je doktor dia takut, dia dah rasa trauma dah datang balik. Sebab itu pada saya mana-mana individu, agensi, kerajaan dan juga NGO yang menghantar profesional dalam bidang psikologi counselling perlu menyantuni lebih awal lah membawa PFA psychological first aid kepada mangsa sebenarnya. Dari segi kehilangan doktor, individu-individu yang terkesan akibat banjir ini telah terlebih dahulu terkesan akibat COVID-19. Ada yang juga kehilangan mereka yang tersayang akibat wabak pandemik ini. Dan seterusnya mereka terus kehilangan bukan sahaja nyawa tetapi juga harta benda, kawasan tempat tinggal, semuanya musnah. Mereka baru nak bangkit semula. Apakah impak ataupun trauma yang berterusan yang dirasai oleh individu-individu seperti ini, terutama sekali mereka di kawasan-kawasan yang terjejas teruk akibat banjir? Bila kita melihat kepada isu ni, dia macam ada double dua kali kan yang berlaku, COVID dan seterusnya kepada banjir. Itu sangat penting sebenarnya kita melihat kepada sokongan sosial awal yang diterima oleh masa COVID dan seterusnya dibawa kepada isu banjir ini sendiri. Jika saya nampak di sini apabila resilient dari tindak seseorang sangat kuat, dia boleh bounce back dengan lebih kuatlah semasa banjir, dan juga sejauh mana sebenarnya support system yang diterima masa banjir ini sendiri. Yang perlu kita lihat, dia bukan sangat bergantung, dia memang betul bergantung pada individu sebenarnya, kekuatan individu untuk dia bangkit, tetapi juga sejauh mana support sistem diterima semasa banjir. Physical support yang dapat, emotional support yang terima daripada agensi-agensi yang datang. Itu juga boleh membantu sebab untuk individu untuk bangkit semula sebenarnya. Sejauh pemantauan doktor setakat ini, bagaimana sokongan dan bantuan diberikan dari sudut yang disebutkan doktor tadi? Adakah yang mencukupi?
melalui pengamatan saya pergi ke Hulu Langat, saya pergi ke Shah Alam dan juga di Subang, 3 tempat saya pergi. So saya rasa kat sini boleh diperbaiki lagi in terms of dia punya sokongan yang diberikan in terms of materials. Sebab saya nampak macam budak-budak saya berbual dengan dia kan, dia concern dia ialah buku, baju sekolah. Yang tu tak ada tau. Yang saya rasa yang perlu kita cater juga sebenarnya. Dan juga macam yang tadi kita bincang tentang OKU kan, bila saya berborak dengan makcik-makcik kat situ, concern dia sakit ni dek, tapi tak ada orang nak bantu cuci rumah. Saya rasa benda tu boleh lagi dikoordinatkan. Maksudnya JKM yang ada tu boleh koordinat dengan agensi yang ada, NGO, untuk membantu sebenarnya dengan lebih ni lagi lah. Baik, bukan sahaja kawasan tempat tinggal tapi juga kawasan perniagaan terjejas teruk. Kita banyak menyantuni golongan PMKS atau perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Kita saksikan apakah pendapat para peniaga kecil dan sederhana yang terkesan akibat banjir ini. Silakan. Kali pertama lah banjir. Pernah juga tapi banjir yang pertama dulu tak adalah teruk macam ni kan. Yang ni macam tsunami betul lah. Habis semua. Memang rasa sedih lah. Tak ada benda. Habis apa yang cik nak pakai tu memang dah tak ada lagi dah. Memang tak boleh pakai lagi dah. Semua masuk air kan, macam frozen apa semua tempat-tempat simpan ikan tu. Semua macam biasa masuk air. Sebab memang cik dah tak atas kan, tinggi kan. Tapi air lagi naik lagi ke atas. Macam mana nak angkat lagi dah? Kita pun dah tak berani nak keluar lagi kan. Biarkanlah. Saya bukan daripada ketika itu, saya dekat rumah saya. Rumah saya depan ni, sebelahnya je. Lepas tu hujan biasa lah kan. Hujan sebelum tu ada hujan 2-3 hari lah. Tak berhenti. Start tu kan, dia lepas 8.30 tu dia macam kepala air. Kami antara 40 orang yang duduk atas loteng tu lah, menyelamatkan diri. Saya anggaran dalam 40,000 ada lebih. Tong gas hanyut betul. Ais punya, ikan punya tong. Lepas tu kos nak baiki dia balik pecah-pecah ais. Belum biasa banjir tapi tak macam ni lah, dia atas jalan ni. Kita merosotlah sikit kan, sebab orang kampung tak ada duit nak beli bakal kan, tapi ada sumbangan lah dari NGO perluar kan, datang sini hantar makanan. Orang pun kurang beli. Baik, Prof. Madia, Dr. Nordin, kalau disaksikan tadi, selain daripada itu, sebelum ini juga kita dapat lihat turun di media sosial bagaimana gudang-gudang logistik, parcel kita pun tak sampai sebab situasi sebegini, dan baru-baru ini juga 2 juta naskah buku yang rosak di salah sebuah gudang buku. Jadi impak ekonomi setiap perniagaan terjejas akibat situasi ini. Kalau dibawakan dari segi bantuan, bagaimana bantuan itu boleh lebih efisien untuk memastikan lebih cepat mereka bounce back ataupun mereka kembali semula untuk beroperasi seperti biasa? Ya betul Zalia, amat menjadikanlah bila kita tengok peniaga-peniaga kecil, perusahaan mikro, kecil dan sederhana ni banjir kawasan mereka, dan banyak aset ataupun barangan mereka yang banjir kan. Jadi kalau kita tengok perusahaan mikro, kecil dan sederhana ni, mereka mempunyai modal yang kecil dan persingan modal dia hanya cukup untuk beli balik modal. Jadi bila berlakunya banjir ni, mereka tak mampu untuk sustain lah untuk satu jangka masa yang panjang. Jadi apa yang kerajaan buat, kerajaan telah memberikan bantuan wang ihsan lah kepada mereka, tetapi masih saya rasa belum mencukupi lah untuk mereka sustain untuk satu jangka masa yang lebih panjang. Jadi saya rasa perlu fikirkan beberapa insentif lain seperti moratorium untuk satu jangka masa yang panjang. Contohnya ada satu yang baru diumumkan, iaitu Bank Simpanan Nasional yang menawarkan pembiayaan peribadi tanpa faedah, iaitu MyRigi Air Banjir sehingga 10,000 berbanding dengan sebelum ini sebanyak 5,000 saja. Jadi itu sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk membeli balik barangan perniagaan mereka lah. Dan adakah ia mencukupi? Of course lah tidak mencukupi. Apatah lagi mereka ni terbeban dengan keadaan pandemik COVID-19 sebelum ni, dengan penutupan sektor ekonomi dan sebagainya, dan saya rasa agak membimbangkan jugalah untuk mereka. Dan pendapat doktor apabila ramai yang mengadu bahawa mereka perlu untuk mengeluarkan wang simpanan KWSP dalam keadaan terdesak ini, namun tidak dapat berbuat begitu kerana pada ketika ini KWSP tidak membenarkan pengeluaran sebegitu kerana telah pun ada pengeluaran untuk COVID-19. Apakah pendapat doktor berkenaan dengan isu ini, di mana wang dalam KWSP itu sebenarnya adalah wang penjarum? Ya betul.
dia sebenarnya ada pro and cons lah bila kita cakap tentang pengeluaran wang KWSP ni. Tetapi pada pandangan saya, pengeluaran wang KWSP ni hanya dapat membantu dalam jangka masa yang sangat singkat lah. Walaupun boleh dikeluarkan, dia dapat membantu individu yang terjejas. Tetapi perusahaan mikro, kecil dan sederhana, saya tak rasa dapat membantu mereka lah. Jadi kerajaan perlu fikirkan inisiatif lain selain pengeluaran KWSP lah. Dan kita tengok kalau bencana ni sebenarnya dia akan berlaku untuk satu jangka masa yang agak pendek sebenarnya. Dan kalau kita dapat bantu mereka balik untuk beli barangan modal mereka, saya rasa itu dah cukup baiklah. Doktor, bagi mangsa yang masih lagi di PPS, belum lagi pulang ke kediaman, begitu banyak persoalan yang berlega dalam fikiran mereka. Bantuan psikologi bagaimana yang boleh diberikan kepada mereka dalam transisi semasa di PPS dan kembali ke kediaman nanti? Okey. So bila berlakunya bencana alam biasanya praktis dalam aktivis kemanusiaan, iaitu kita buat ialah PFA. Maksudnya bantuan kecemasan psikologi, itu yang paling utama sebagai first respon kepada mangsa. Itu di antaranya yang biasa memang kita akan buat lah. Sebab PFA ni benda yang praktikal, dia bukannya bersifat macam apa ni, kita explore masalah dia detail tak ada. Dia lebih kepada practical solution. Kita tengok apa masalah, kita dengar masalah dan kita linkkan kepada apa yang diperlukan. Contohnya yang saya buat contohnya hari itu, ada makcik tu dia memerlukan ubat. Jadi kita kena bayangkan bila banjir, ubat semua dah hanyut dah, tak ada ubat dah. So bila mereka yang buat PFA, psychological first aid, kita dengar masalah rintihan, dia akan cerita banyak masalah dia, dia akan highlight, dia akan nampak satu keperluan asas apa yang dia perlukan. Macam makcik dah tak lama tak ke ubat ni, dan kita type kat situ, kita linkkan kepada, sebab dia punya pengurusan BPS kan setiap hari KKM ada datang. So kita kena highlight nama makcik ni memerlukan ubat apa. Itu satu contoh yang kita nampak lah. Itu yang pertama. Kedua, saya nampak untuk kanak-kanak. Kita boleh buat CFS, sebagai child friendly space ataupun ruang selamat kanak-kanak. Atau kalau tak katakan tempat tak sesuai, sebab ada setengah PPS dia dewan yang luas kan, tak sesuai. Ada setengah di sekolah. Kalau sekolah mungkin kita boleh minta izin untuk guna kelas-kelas yang ada. Itu boleh kita wujudkan ruang selamat untuk kanak-kanak, di mana mereka boleh buat aktiviti di situ, untuk mereka luahkan perasaan mereka dengan bersama dengan pakar profesional lah. Dan juga yang ketiga, saya nampak kalau katakan tak ada ruang selamat yang boleh disediakan, kita boleh buat aktiviti kanak-kanak. Melukis, mewarna, dia akan release stress kat situ. Tapi aktiviti ni kena ikut bersesuaian dengan umur lah. Ikut umur mereka sebenarnya. Sebab tu mereka nak merancang buat aktiviti dan juga ruang selamat ni kena plan betul-betul sebenarnya untuk kanak-kanak. Jadi PFA adalah berbeza untuk individu yang berbeza dan juga kawasan yang berbeza. Seperti di Jelebu, lebih ramai warga emas yang terkesan kerana anak-anak muda telah pun berhijrah dari kawasan itu ke kawasan bandar, dan ini menyebabkan kawasan itu lebih ramai warga emas. Jadi menjadikan situasinya lebih buruk. Ada juga golongan kurang upaya yang terkesan akibat daripada banjir ini, seperti yang kita lihat tadi, hanya boleh berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi bagaimana untuk menyantuni semua keperluan berbeza ini? Adakah kita mempunyai kemudahan, adakah kita mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan PFA yang diperlukan? Sebab itu saya rasa dalam konteks kita kena be realistik. Sebenarnya bila kita nak buat PFA ni, biasanya PFA ni walaupun seseorang tu ialah psikologis, psikiatris, kaunselor, tapi dia kena ada training PFA. Itu benda yang saya nampak lebih praktikal, sebab kita nak pastikan kita tidak membuat lebih banyak kemudaratan kepada mangsa. Sebab itu PFA itu sangat penting. Saya nampak. Dan sebenarnya saya nampak apabila seseorang nak buat PFA, dia kena tahu juga resources yang ada. Sebab dia nak buat linking kat situ kat mana sebenarnya. Sebab tu bila saya nampak bila saya turun padang, banyak kekurangan yang ada. Kadang-kadang bila dia minta, bila kita nak meet, nak pastikan dia punya keperluan tu dipenuhi, kadang-kadang kita tak tahu resources tu kat mana sebenarnya. Itu kekangan bila kita buat PFA dalam 2021 punya bencana. Berbanding dengan 2014, 2007, masa saya turun, kita nampak coordination tu mungkin lebih jelas dia punya kat mana nak linkkan. Tapi mungkin agak ada sikit saya nampak planning kat situ lah kena ada. Kita kena tahu kat mana resources yang ada. Berapa agensi yang turun. Agensi ABC tu buat apa sebenarnya? Kita kena tahu yang jelas. Membawa saya kepada soalan seterusnya kepada Prof Madya tentang koordinasi. Prof juga terkesan akibat situasi banjir. Ya, betul. Apa yang terjadi di kediaman Prof? Ya, memang air menaik dengan mendadak lah. Masa tu saya bengkel di Dengkil.
So rumah saya pun memang banjir lah. Tapi tak pernah banjir sebelum ni keadaan dia. So ni rumah saya lah yang banjir. Dan kalau cakap tentang koordinasi ni kan, memang agak bagaimana sebenarnya sebab bagi kami yang turun ke Seri Muda, OUG, Jelebu dan Kelang dan sebagainya, kita nampak banyak NGO yang datang. Memang rakyat Malaysia sangat proaktif dan bermurah hati. Tapi segi koordinasi itu mungkin sebagai yang terkesan sendiri dalam situasi ini. Bagaimana Prof lihat ia barangkali boleh diperbaiki lagi supaya tidak berlaku pembaziran dan ia sampai kepada sebanyak pihak yang mungkin. Ya, betul. Kalau kita lihat banjir ni dah berlaku setiap tahun di Malaysia, dan apa yang berlaku baru-baru ni ialah kita tengok ada yang lambat diselamatkan, yang kelaparan sampai esok paginya. Jadi saya rasa macam mungkin disebabkan kita tak jangka dia berlaku di Selangor kali ni. Kalau sebelum ni kita rasa berlaku di Pantai Timur saja kan. Dan bilangan kematian dan harta benda, of course kalau kita dapat kurangkan atau selamatkan sekiranya kita adakan koordinasi yang menyeluruh daripada peringkat awal. Jadi kita perlu tambah baik lagi koordinasi kerajaan dan bukan kerajaan tadi untuk sistem amaran awal banjir, operasi mencari dan menyelamat serta bantuan selepas banjir itu sendiri. Jadi kita tak nak kalau contohnya macam operasi memberikan bantuan tu, ada kawasan tu yang dapat bantuan lebih daripada keperluan, ada kawasan yang dapat bantuan yang kurang daripada keperluan. Jadi satu lagi saya nampak kita perlu kurangkanlah birokrasi, terutamanya dalam mempermudahkan urusan memberi bantuan itulah. Saya alami sendirilah sebab bila berlakunya banjir itu, keesokannya kami pagi-pagi bukan kena kemas rumah dulu, kami kena lapor balai polis dulu. Jadi agak panjang, sampai 3 tempat balai polis kena pergi pada pagi tersebut. Jadi memang mencabar jugalah kan. Jadi saya rasa apatah lagi orang yang duduk di Hulu Langat, saya tak dapat bayangkanlah kawasan yang crowded dan yang balai polis dia tak banyak kan. Jadi kita kena permudahkan birokrasi. Dan pemantauan juga perlu berterusanlah daripada agensi yang terlibat untuk pastikan mereka ni dapat bantuan yang sewajarnya, terutamanya peralatan asas, perubatan yang seperti yang Dr. maklumkan tadi. Jadi kita kena pastikan mereka dapat bantuan yang sewajarnya. Doktor, apa yang boleh kita belajar daripada negara-negara lain, negara jiran Thailand yang lebih kerap mendapat tempias daripada isu banjir, dan juga negeri-negeri Pantai Timur seperti Kelantan dan Terengganu yang terkesan saban tahun ketika musim tengkujuh, dan juga pada tahun 2014 kita dapat lihat satu situasi yang seumpama ini, namun pertama kali berlaku di kawasan Pantai Barat Semenanjung Malaysia. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada bukan sahaja negara jiran tapi juga negeri-negeri lain dari segi koordinasi, dari segi bantuan ekonomi, dan bagaimana untuk salurkan bantuan-bantuan itu ke tempat yang sepatutnya? Ya, Terendah. Sebenarnya kalau kita tengok macam negara maju, mereka pun ada bencana alam yang lebih dahsyat juga daripada kita kan. Tapi saya rasa mereka selalu buat polisi berdasarkan data lah. So maksudnya mereka punya sistem amaran yang lebih baik kan, dan mereka memberikan bantuan berdasarkan big data analytics tu. Jadi kita perlu ada satu sistem yang boleh membantu kita melihat lokaliti yang terlibat dan mengkoordinasi badan yang tertentu lah untuk dari segi operasi memberi bantuan, operasi menyelamat dan sebagainya. Jadi kita perlu belajar daripada negara-negara ini macam mana mereka mengurus bencana lah. Dan apa yang paling penting ialah big data analitik tu. Jadi sebab keputusan kerajaan tu lebih tepat sebab ia berpaksikan pada data yang terlibat. Satu yang kita pelajari dari situasi pandemik, bagaimana kesihatan mental itu sangat penting, dan sekarang kita dapat lihat bagaimana tumpuan itu diberikan bagi mereka yang khususnya kehilangan ahli keluarga dalam tragedi seperti ini. Kita bawakan juga soalan Terence tadi, apa yang boleh kita pelajari bergerak ke hadapan ini dari situasi banjir yang berlaku? Saya nampak dari segi apa yang berlaku ni sebenarnya dia masuk balik dengan yang koordinasi juga, yang kolaborasi sebenarnya. It's not only koordinasi, tapi kena ada kolaborasi juga dengan beberapa antara government, agensi dengan NGO. Sebab kalau masing-masing orang kata working silo, susahlah kat situ lah. Bila ada koordinasi yang baik, kolaborasi yang baik, sebenarnya saya nampak lebih banyak lagi yang kita boleh buat sebenarnya, especially the psychological well-being mangsa di PPS sebenarnya. Adakah masih terdapat stigma di kalangan masyarakat berkaitan dengan tampil ke hadapan, mendapat bantuan pertolongan psikologi? Kerana sebelum ini pun mereka ada diberi bantuan, telah disantuni keperluan
kesihatan mental mereka. Namun seolah-olah keadaan terus bertambah teruk untuk mereka di penghujung tahun. Jadi adakah terdapat stigma dalam kalangan masyarakat? Ya, kalau in general stigma tu saya rasa masih ada lagi. Masih tebal dalam masyarakat kita tentang masalah kesihatan mental. Tapi kalau macam di PPS saya nampak apa yang kami buat sebenarnya, kita buat announcement tau. Kita buat announcement, kami daripada UKM datang untuk membuat program PFA dan child aktiviti kanak-kanak kat mana lokasi kami. Budak-budak memang cepat. Dia punya serbu dia kan macam sebut nampak gula dia sebut kan. Itu yang very obvious lah. Sampaikan kita nak rehat dia masih menunggu kat bilik. Kita guna bilik kaunseling kan. Bang, ada lagi tak aktiviti? Adik, kita rehat dulu je dek. Macam cakap kita rehat dulu untuk lunch dengan solat dulu kan. Sampai macam tu sebab kita tak ramai volunteer yang ada. Tetapi untuk dewasa memang kita approach. Kita datang, kita akan bila buat PF kita observe kan siapa yang memerlukan, barulah dia akan bercerita. Tapi yang saya nampak yang bagusnya di PPS ni, mungkin tak saya nampak tiga yang saya pergi ni, dia punya support system sangat bagus. Dan dia juga mampu untuk memberi support system sokongan kepada orang lain juga at the same time. Bila saya berborak-borak kan, dia cakap, actually kan kalau bila makanan tak habis, apa dia orang buat, dia akan pack makanan tu, dia akan edar ke tempat lain. Dia cakap kami sendiri volunteer bantu pihak sekolah dengan pihak JKM. Saya nampak maksudnya dia berjaya mampu untuk support ada orang, memberi support pada orang lain. Dan dia ada rasa dalam hidup ada tujuan, ada kawalan diri dan juga pemerkasaan diri. Itu yang saya nampak sangat bagus. Dan juga sebagian mereka dia punya kebergantungan dengan Tuhan sangat tinggi. Yang ni kita tak cakap kita tak judge mereka. Mereka cakap, "Dek, nak buat macam mana? Dah tak ada Allah." Kita redha je lah. Sebahagian mereka ada kebergantungan yang tinggi pada Tuhan. Yang kita boleh nampak spirituality mereka sangat bagus. Doktor, apakah plan jangka panjang yang boleh kita rangka dari segi ekonomi ataupun daripada segi sistem sokongan ekonomi untuk membuat satu buffer system untuk keperluan-keperluan banjir ni? Kerana dalam bajet 2022 pun tidak ada buffer khusus untuk banjir atau bencana. Ada buffer untuk COVID, tapi tak ada buffer untuk bencana. Adakah keperluan itu sudah tiba masa untuk kita lakukan dan jadikan sebahagian daripada perbelanjaan atau pembelanjawan kita bergerak ke hadapan? Ya, saya sangat setuju Terendas, kalau kita dapat peruntukkan satu peruntukan yang agak besar kepada sistem amaran banjir dan kita dapat bangunkan modul pengurusan banjir di sekolah seperti yang dibuat di luar negara kan. Jadi kita kena ada satu peruntukan yang mana kita ada kesedaran daripada awal daripada kanak-kanak sehingga semua peringkat lah dan kaedah mengelak banjir seperti sistem saliran dan sungai juga kita perlu tambah baik. Jadi dengan dana tersebut kita boleh besarkan sungai, kita boleh pastikan aliran sungai tidak melimpah ke kawasan perumahan dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan insurans, macam insurans bencana kan. Saya rasa kita perlu sedarkan masyarakat betapa pentingnya insurans bencana alam seperti kenderaan kan, kalau kita tak ambil, dan rumah dan sebagainya. Dan saya rasa itu adalah perkara penting yang perlu kita berikan kepada rakyat semua untuk ambillah, untuk pastikan kita tidak terjejas apabila berlakunya banjir. Jadi kerajaan perlu peruntukkan satu dana yang khas untuk memastikan kita bersedia dalam menghadapi bencana alam seperti banjir ni. Terima kasih Prof. Madya, terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita nak sambung lebih daripada 30 minit sebenarnya, dan apa pun kita harapkan kekuatan secara kolektif komuniti dan juga kerajaan Dr. Prof untuk bangkit daripada situasi seperti ini. Banyak sebenarnya lesson ataupun pengajaran yang boleh diambil, tak apa pun kita sama-sama bangkit dan lebih peka dengan apa antara bantuan yang diperlukan supaya bantuan sekecil mana sekalipun kalau digabungkan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Dan juga ingin saya bertanya, kemana perginya semua pendapatan sains yang terkini yang berkaitan banjir? Mungkin dahulu ia hanya terhad kepada kawasan Pantai Timur, tapi kini kita lihat banjir boleh berlaku di mana-mana sahaja. Jadi keperluan untuk mengkaji semula, melihat semula dapatan sains dan penyelesaian, terutama sekali sistem apungan untuk kereta yang boleh membantu meringankan beban tak kala berlakunya banjir, boleh kita langsungkan secara bahagian daripada dasar negara untuk membantu seluruh rakyat Malaysia dengan lebih berkesan.